Sebab apa yang Nabi pakai? Capan, Rasulullah pakai capan kan? Sunnah. Kita tahu kat kopiah tu bukan apa? Kita nak memuliakan Rasulullah. Tahu kaedah dia. Itu tentang Rasulullah buat semuanya sunnah. Masuk air dalam hidung, sunnah Nabi buat. Basuh telinga tu sunnah Nabi buat. Itu kenapa dia suruh kita beruduk basuh telinga? Kenapa? Supaya gugur dosa ni, telinga ni suka dengar lagu. Ha ha hu, ha ha hu, ha ha hu, ha ha hu. Dalam kereta buka ha ha hu, ha ha hu. Lori balak datang depan hu tak boleh. Kojol terus ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Dalam hadis menyebutkan talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Dan pengajian berkitab ni baru bermula pada tahun 2021. Ya, kita berazam tahun 2021 kita berazam setiap bulan pengajian berkitab, kitab penawar bagi hati, setiap Ahad minggu yang pertama. Ingat je, Ahad minggu yang pertama kitab penawar bagi hati, jam 9 malam hingga 10 malam. Sekejap ya, tengok TV lama 4 jam, main Facebook 4 jam, belajar sekejap sejam je ya. Berak lama 20 minit berak. Ya. Sekejap je belajar. Tapi untung dalam hadis menyebutkan apa? Apa kata Rasulullah? Duduk dalam majlis ilmu 1 jam seperti dia semayang sunat 1000 rakaat. Satu pendapat mengatakan lagi seperti dia beribadah 1000 tahun. Bila nampak ni, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila kita nak mati sakaratul maut, barulah Allah tunjukkan tentang pahala menuntut ilmu, pahala sedekah ya, pahala semayang malam, pahala tolong orang, pahala haji umrah, pahala ziarah kubur, pahala bagi orang makan pada ketika sakaratul maut. Baiklah, malam ni nak meneruskan kitab penawar bagi hati. Siapa ada kitab, tengoklah. Kalau tak ada, nanti bulan depan carilah, usaha cari ya. RM10 RM10 ya. Kena cari. Kalau tak boleh aku carikan ya. Aku cari, aku belikan gitu insya-Allah. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab penawar bagi hati ini yang dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib, Indonesia ya. Al-Mandili, Mandeling. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru dia punya mukadimah ya, mukadimah. Tak tahulah kitab ni bila khatam kita tak tahu. Kita tengok siapa khatam dulu, kita ke kitab. Kita tu mati faham ya. Tengoklah nanti siapa tak datang, meninggal tu ya. Dah meninggal tu kalau tak datang ya. Segala bismillahirrahmanirrahim. Nampak kitab ya, semua dimulakan dengan kalam bismillah. Bila bismillah ni bagus ya. Bismillah ni berapa huruf bismillah? Faidi, berapa huruf bismillah? Bismillah berapa huruf? Buka atas peng, tak nampak. Bismillah berapa huruf? Daniel, bismillah berapa huruf? Baca bismillah dia tak kira tahu. Bismillah berapa huruf? Bismillah berapa huruf? 19 huruf. Ya, kena tahu nanti orang tanya. Nanti orang pakai Islam tanya. Bang, abang Islam? Bawah sudah potong? Sudah? Bismillah, tu selalu baca bismillah. Berapa huruf? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Orang baca, saya baca. Tak boleh kena tahu 19 huruf. Itu belum Fatihah lagi. Fatihah berapa huruf? Orang nak kira payah faham itu kena tahu Kita baca bismillah, kita baca Fatihah tiap-tiap waktu. Setiap semayang fardu 5 waktu kita baca, kita kena tahu ya. Itu kena tahu kaedah dia. Macam kita makan ya, ikan siakap 3 rasa. Kita tahu ikan siakap. Pergi mancing kat sungai Genting, tahu. Ikan kat sungai Genting, ikan apa dia? Kelah. Ikan kaloi, tahu kita kena tahu. Itu kaedah dia. Tak ada baca bismillah tapi tak tahu berapa huruf. Bismillah ni banyak kelebihan. Sebab beramal bismillah ya, kalau contoh tempat ni ada jin, kita baca bismillah.
21 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Lari jin. Satu pendapat mengatakan 41 kali. Itu kaedah dia. Ya, jin takut dengan kalam Allah ni. Kata ulama pula, ni bukan kata ulama je, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis daripada Imam Bukhari. Bila pada masuk dekat maghrib, kata Rasulullah, tingkat-tingkat pintu-pintu tutup, bacalah kalam bismillah. Bila dia tutup pintu ke tingkat dibacakan kalam bismillah, maka jin kafir ni tak boleh masuk. Kaedahnya sebab jin kafir ni, syaitan ni dia bukan masuk ikut lubang. Dalam kitab menyebutkan dia masuk melalui pintu-pintu dan tingkap. Ya, pintu-pintu dan tingkap. Dan di antara tempat jin ni adalah jamban. Jamban, pergi lama, kelab malam, disko, pasar malam, ya, pekan, tu tempat jin, tempat syaitan. Yang macam ni tempat malaikat, majlis ilmu tempat malaikat. Apa tu menuntut ilmu tu tak ramai orang datang. Ya, tak ramai orang datang. Tapi kalau diumpan dengan duit datang. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni ada majlis ilmu kitab penawar bagi hati. Belajar 1 jam dapat RM100 seorang. Ramai datang. Sebab akhir zaman ni manusia dia ni duit. Tahu duit je. Ya, duit. Duit ni tak nak pening kepala duit ni. Duit ni ada je. Nanti masa Dajjal muncul pun duit banyak. Ya. Cuma nanti bila Dajjal muncul, keberkatan bumi dah tak ada. Kenapa keberkatan bumi itu tak ada? Kata ulama dan kata ulama-ulama bertabah, keberkatan bumi itu tak ada, iaitu Allah angkat keberkatan tanaman. Pada ketika muncul Dajjal. Pada ketika itu duit banyak tapi tak boleh nak buat apa. Nak beli pakai pun tak boleh. Nak beli kabel sawit tak boleh. Nak beli getah sekerap tak boleh. Allah dah angkat keberkatan bumi. Pada ketika munculnya Dajjal. Dajjal dah ada ke belum? Dah. Dajjal ni hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Dia digelar minal munzarin. Minal munzarin ni adalah makhluk Allah yang panjang umur. Itu kata ulama, nak doa jangan minta panjang umur. Doa tu minta panjang umur boleh. Tapi hujungnya kena ada berkat. Ya Allah, panjang kalau umur aku, agar umur aku berkat, boleh baca Quran. Agar umur aku berkat, aku boleh tolong mak bapak. Agar umur aku berkat, aku boleh menuntut ilmu. Agar umur aku berkat, aku simpan duit, boleh pergi haji umrah. Agar umur aku berkat ni ada duit, aku boleh wakafkan apa yang patut wakafkan untuk jalan-jalan akhirat. Ya, wakaf Quran ke kitab ke, ya, buat kolah masjid ke, waya bil masjid surah ke. Itulah saham-saham kita besok dekat negeri akhirat. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, kita adalah penduduk syurga. Nak balik nanti. Ni semua mati. Ya, yang paling cepat mati yang datang lambat mati ya. Pasti mati ya. Jangan risau jangan takut orang mati. Ya. Kenapa kita takut mati? Tu dunia mataul ghurur, sebab cinta dunia tu takut mati. Nak tak nak pasti mati ya. Kita menyatuk meninggal dah, pak saudara meninggal dah, bapak meninggal dah, ada yang bapak meninggal, mak meninggal, dia duduk di alam barzah. Ya, di alam barzah. Kita nanti pun duduk di alam barzah dan kubur. Ya, malaikat maut dia datang, dia tak kira waktu. Tengah-tengah pancing dia boleh ambil nyawa. Tengah-tengah pancing kat sungai genting tu dia boleh cabut nyawa kau. Tengah buat motor, tengah bancuh apa tu sodak, dia boleh ambil nyawa. Ni malaikat maut, dia kan kira. Malaikat maut dia tak kira siapa. Malaikat maut ni mana tempat semua dia masuk. Cuma malaikat rahmat dia lain. Malaikat rahmat ni kalau tempat tu ada berhala, tempat ada tasawir gambar yang bernyawa, tempat tu ada anjing, tempat tu ada orang bergaduh, dan tempat tu ada benda-benda haram, malaikat rahmat tak masuk. Kalau malaikat maut dia masuk. Mana tempat mana dia masuk? Ni malaikat maut. Itu kan malaikat maut ni dia malaikat maut ni dalam satu pendapat mengatakan jika dah dituangkan air 7 lautan di atas kepalanya, maka tidak tumpah sedikit pun di atas bumi. Inilah malaikat maut. Ya, kita semua akan jumpa malaikat maut. Tapi malaikat maut ni apabila hamba Allah ni dia hamba yang bertakwa, hamba yang soleh, takutkan Allah, dia datang, Allahu Rabbi, dengan bau yang cukup harum. Bagi salam, Assalamualaikum Abang Naha. Mana Assalamualaikum Abang Faidi, bagi salam. Tapi kalau main Facebook, main PUBG ya, mampu ya. Kalau main PUBG ya, baca Quran tak mau ya. Ingat malaikat maut ya. Baca kalam bismillah. Pegang mikrofon, baca bismillah. Tengok bini, baca bismillah. Start kereta, baca bismillah. Bancuh tik, baca bismillah. Ya, buat nasi, bancuh ni masak nasi, baca bismillah. Tengok suami, baca bismillah. Boleh? Kan tak tadi semua buat. Ya, tengok bini, bismillahirrahmanirrahim. Pergi kasut, bismillahirrahmanirrahim. Bini kita gila abang. Ya, kejap bismillah, kejap bismillah, kejap bismillah. Malah kalau orang dia gilakan Allah, dia mabuk cinta dengan Allah, mulut ni suka memanggil Allah. Macam kita kalau mabuk cinta dengan dunia, kita suka sebut benda dunia. Kita suka kat kereta, asyik sebut nak kereta tu ya, suka dekat motor, sebut benda motor
Sebab tu kalau kita gila dunia, asyik sebut dunia. Kalau kita gila akhirat, kita asyik sebut perkara-perkara akhirat. Itu kena mabuk cinta dengan benda, mabuk cinta kepada Allah. Betul, ahli-ahli sufi ni mulut dia suka berzikir. Ahli-ahli sufi ni, ahli-ahli tasawuf. Ya, kita ahli kedai kopi. Ahli kedai kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ni cukup hebat, ya. Baca bismillah. Kelebihan bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Nampak? Segala puji bagi Allah. Kita selalu memuji Allah. Sampai sini selamat. Ada ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dapat menuntut ilmu malam ni. Ada ucap Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ramai-ramai kawan aku dipilih menuntut ilmu. Terima kasih wahai Allah. Betul penduduk syurga ni tak ramai. Penduduk syurga ni 1999 penduduk neraka. Seorang saja penduduk syurga. Dalam syurga ni tak ada orang kafir. Dalam syurga. Syurga ni semua orang beriman. Ya, kena tahu tu, kita kena belajar syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Syirik jali ni dia kafir dengan nyata. Menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah binatang, menyembah pokok, ya, dengan nyata. Itu syirik jali. Syirik khafi ni dia dalaman, ni syirik khafi. Ni syirik khafi. Syirik af'al khafi dia lagi halus, dia selalu berlaku di dalam ibadat. Af'al khafi. Berlaku di dalam ibadat, selalu berlaku di dalam solat. Macam mana? Satu contoh, dia semayang Allahu Akbar. Dia berkata dalam hatinya, tengok aku semayang, aku hebat. Aku hebat, aku boleh semayang. Orang lain tak boleh semayang tahajud, aku seorang boleh semayang tahajud. Ni syirik af'al khafi, dia lagi halus, dia riak. Ni. Ya, syirik af'al khafi. Itu dalam syurga tak ada orang kafir. Dalam syurga semua orang yang bertakwa, orang yang beriman dalam syurga Allah. Ya, tu kena baca, selalu baca tu lepas maghrib, lepas subuh. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sampai menangis. Menangis. Ya. 7 kali, ya. Dalam hadis sebut 7 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali, 7 kali. Ya, tapi dengan hudur. Hudur ni hatinya ingat Allah. Dengan hudur. Bukan baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, tangan main handphone, tak boleh. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas tu sembang kawan, tak boleh. Ya, dia kena hudur dengan sungguh-sungguh baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, minta dengan Allah. Ya. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia akan jin dan manusia. Tu minal jinnati wan nas. Ya, jin dan manusia. Kalau buka adalah hadis pula, apa kata Rasulullah, apabila berlakunya hari Jumaat, semua makhluk Allah dia menangis. Dua makhluk Allah dia tak menangis. Siapa dia? Manusia dan jin. Dia tak menangis, dia sibuk dengan berhibur. Manusia dan jin. Kalau makhluk Allah ni semua menangis, dia takut sebab berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Ya. Betul, hari Jumaat ni kena banyak kumpul orang soleh. Sayyidul Ayyam. Ya, hari Jumaat. Penghulu hari. Kita kena tahu kaedah pula. Kalau dia sibuk semayang fardu zuhur, subuh semayang jemaah, zuhur jemaah, asar jemaah, maghrib jemaah, isyak jemaah, semayang jemaah, dia tidak. Humban dan api neraka. Main tahajud, puluh, main tahajud tak pernah tinggal, main duha tak pernah tinggal, main isyarat tak pernah tinggal, tapi semayang fardu tak dibuat. Kena faham? Dia yang fardu tu kena jaga sungguh tentang fardu ni. Ya? Itu kena tahu musafir pada hari Jumaat, dia kena tahu, kena belajar bab tentang musafir pada hari Jumaat. Laisa ada musafirin Jumaatun, tidak ada Jumaat bagi orang musafir. Musafir yang macam mana? Dia keluar rumah bukan urusan maksiat. Dia keluar rumah sebelum masuk subuh. Tu kaedahnya. Kalau lepas sembahyang fardu subuh dia keluar, wajib Jumaat ke atas dia. Kalau tak jumpa masjid, ya, dia sembahyang fardu zuhur. Tu kaedah tentang hari Jumaat. Hari Jumaat berapa orang wajib Jumaat ni? Firdaus. 40 orang. Ya. Kalau buka dalam satu kitab lagi, tak silap, kitab solat, kitab ni Allahu Rabbi. Kitab tentang 4 mazhab. Bab tentang hari Jumaat, bab tentang rukun khutbah, syarat khutbah. 40 tu sebenarnya 40 ni dia tahu bab rukun khutbah. Dia tahu tentang syarat khutbah. Dia semua kena tahu. Itu kaedahnya. Sebab itu ulama-ulama ni, orang-orang yang dia mahir buat hukum dan hakam,
Dia bimbang kalau Jumaat ni tak sah, dia i'adah. I'adah ni diganti dengan sembahyang fardu zuhur. Ni i'adah. Ya. Dia ngaji dah pada Jumaat. Hari Jumaat, orang khatib tengah baca khutbah. Meniaga dalam kawasan masjid, ya, dia wajib Jumaat ke atas dia. Kalau dia jual akad jual beli, sah, sah tapi haram. Ya. Nak tahu, ya? Haram tu berdosa lah. Ya. Satu pendapat mengatakan tak sah, tapi yang kuat mengatakan sah tapi haram. Sebab dia wajib Jumaat ke atas dia. Yang boleh akad yang boleh jual beli pada orang tengah sembahyang Jumaat dalam kawasan masjid yang wajib Jumaat ke atasnya, ya. Yang tak bolehnya yang bolehnya orang perempuan, sebab orang perempuan dia dah wajib ke atas dia. Orang perempuan sembahyang Jumaat sah tak? Man. Sah tak? Main sah tak sah ni? Kena kertak sikit dah tak boleh ya. Macam mana lagi perang, ya. Sah. Orang perempuan tu masa orang buat haji baru umrah, orang perempuan sembahyang Jumaat, ya. Balik Malaysia tak sembahyang Jumaat dah, sembahyang Zuhur lah. Ya. Kat Mekah sembahyang, ya. Kita kena ngaji pada Jumaat. Dulu hari Jumaat jangan datang lambat. Ulama kata jangan datang lambat. Siapa datang lambat, khatib dah baca khutbah, khatib dah duduk di atas mimbar, khatib dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib dah bagi salam. Kita dah baru masuk dalam satu pendapat mengatakan kita tidak ada nama sinarai dalam pada hari itu, malaikat dah tutup buku lah. Malaikat dah tutup buku lah. Ya, itu kaedah tentang hari Jumaat. Khatib tengah baca khutbah jangan tolak tabung. Khatib tengah baca khutbah jangan sedekah. Khatib tengah baca khutbah dengan makan pisang. Khatib tengah baca khutbah dengan main handphone. Khatib tengah baca khutbah dengan main PUBG. Kita tahu lah, sebab itu hari sembahyang Jumaat dia 2 rakaat. Kenapa dia 2 rakaat main Jumaat? Apa 2 rakaat? Ni baju Mesir ni, gaya baju Mesir. Faidi. Abu, Pami. Sembahyang Jumaat kenapa dia 2 rakaat? Tu dia digantikan dengan 2 khutbah tu. Main Zuhur 4 rakaat. Main Jumaat dia 2 rakaat. Dia digantikan dengan 2 khutbah. Lepas itu khutbah tu wajib dengar. Ya. Masa khatib baca khutbah tak boleh bercakap. Jangan buat benda-benda lara. Kena dengar. Khatib tengah baca khutbah, main handphone tak boleh. Tu. Tu di antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Buka dalam kitab solat 4 mazhab. Tak boleh jangan terlampau panjang sangat baca khutbah ni. Ya. Khutbah tu apa? Nasihat. Apa tu hari Jumaat tu kena bagi nasihat. Cerita buat sembahyang. Ya. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dihumban dalam neraka saqar? Ya. Lam nakum minas salihin. Penduduk neraka jawab, aku tinggal dalam neraka saqar sebab aku tak sembahyang. Cerita pasal sembahyang. Ya. Cerita pasal bab menuntut ilmu, cerita pasal bab isteri, tanggungjawab suami isteri. Itu berkaedah. Cerita akad jual beli dalam Islam. Bukan cerita pasal bawang, cerita pasal tepung, cerita pasal gula. Apa? Tu. Inilah khutbah. Dengar, khatib baca khutbah, dengar. Jin dan manusia. Ya. Jin nanti, apa itu? Bakaran api neraka Allah ni. Bakaran api neraka Allah ni, jin dan manusia. Bakaran api neraka Allah ni. Itu yang pada satu ketika Rasulullah tengah buat tazkirah macam ni ya, mengajar. Saya bukan macam kita belajar, jarang-jarang. Sahabat tak belajar apa-apa. Lutut, temu lutut. Ya. Dia jarang-jarang takut kena penyakit. Ya. Jarang. Ya. Sahabat belajar apa-apa. Dalam satu pendapat mengatakan jatuhnya daun tak jatuh kat bumi, jatuh atas paha sahabat. Ni sahabat menuntut ilmu. Sahabat pun ya, dalam hadis menyebut apa? Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Osman fil jannah, Abdul Rahman fil jannah. Diorang ni dah ada nama. Nabi dah kata mereka ni penduduk syurga, tapi diorang menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Kita nama tak ada pun, Rasulullah tak kata pun kita ahli syurga. Ya, menuntut ilmu malas. Ingat jangan malas menuntut ilmu. Wajib. Talibul ilmi faridatun. Faridatun tu fardu. Ya. Talibul ilmi faridatun ala atas kulli muslimin, atas lelaki dan muslimin dan muslimat. Untuk ilmu ni wajib, ilmu fardu ain sampai mati. Ya. Kalau tak belajar, dalam hadis menyebutkan apa kata Rasulullah yang bermaksud jika mereka tahu di kuliah dia, jika dia dah tahu dah dia punya bos dah war-warkan dah ada majlis ilmu, dia tak mau datang.
Ilmu fardu ain. Dia tak mau datang tanpa uzur syarak. Kata Rasulullah, jika dia mati pada hari itu. Maksudnya keluar daripada dunia pada hari itu. Keluar daripada dunia, tidak beriman. Ini kata Nabi. Ya, apa itu yang mati dalam beriman ni? 1000 seorang. Ini hadis sahih. Bukan hadis palsu. Bukan cerita dongeng. Ini kata Rasulullah. Wah, ingat tu, ya. Dalam satu pendapat mengatakan, hari Jumaat je, semua makhluk Allah, dia menangis. Semua makhluk Allah, dia berzikir, bertasbih. Dua makhluknya, jin dan manusia ni, dia tak takut pada hari Jumaat. Dia sibuk dengan hiburan-hiburan, sibuk dengan makan-makan, sibuk dengan komboi-komboi. Ya? Geng-geng motor dia, geng motor Huawei Suku, RZ, 125. Ya? Dia sibuk komboi-komboi. Ya? Komboi-komboi tak masalah. Tapi jangan lupakan Allah, itu je. Ya? Sama lah, meniaga-meniaga, tak masalah. Memang dia suruh meniaga carilah nafkah, tapi jangan lupa Allah, itu je. Jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Nampak? Ibadat. Apa itu jin? Ada jin kafir, ada jin Islam. Kita punya dalam badan ni ada jin. Man ada jin. Ya? Firdaus dalam badan ada jin. Engkau ada jin. Tengok badan, lagi besar jin. Ya? Tengok jin. Jin kita bukan Islam. Jin kita kafir. Kalau orang belah utara kata kafir. Ya? Kafir. Yang jin Islam Rasulullah. Rasulullah jin Islam. Itu Rasulullah ni dia maksum. Dia terpelihara daripada dosa dan maksiat. Ini Rasulullah. Itu Rasulullah ni tubuh dia harum. Rasulullah kalau masuk dalam ni, tempat ni wangi. Ini Rasulullah. Dia kalau duduk tempat tu harum. Kita duduk tempat tu, ketiak, bau ketiak, bau lori sampah. Sebab kita suka buat dosa maksiat. Ni kita belajar ni kitab Penawar Bagati. Ni baru mukadimah. Kitab Penawar Bagati ni berarti. Kita ada 10 sifat mahmudah. Mahmudah ni sifat yang terpuji. Mazmumah sifat yang tercela. Kalau bab solat, dia panggil kalau hati ni cakap Arab apa? Qalbun, qaf, qalbun. Dia panggil rukun qalbi. Ya, rukun qalbi. Dia ada rukun fa'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun fa'li ni perbuatan. Ini rukun fa'li. Rukun qauli ni perkataan. Qalbi sini jantung. Tu. Itu kena tahu bab rukun Rukun fa'li, rukun qauli, rukun qalbi. Itu pergerakan dalam solat. Jangan melebihi had dia. Kena ada tumakninah. Tak kira lelaki dan perempuan pun. Ya. Lepas itu qauli, percakapan dalam solat. Kena tahu. Ya, bab tentang percakapan dengan sengaja dengan tidak sengajanya. Tapi tentang bab solat orang tak mau mengaji. Tak mau mengaji bab solat. Mengaji. Ya. Syarat takbiratul ihram, dia ada syarat dia. Fatihah ada syarat dia. Tidak ada syarat dia. Rukuk ada syarat dia. Sujud ada syarat dia. Ya, tahiyat ada syarat dia. Salam ada syarat dia. Kena ngaji ya. Rukun-rukun ni wajib dia dengar, dia telinga wajib. Tak dengar batal solat. Kalau baca macam ni. Aku cakap apa? Aku cakap Fedi mancingnya. Aku tak faham. Lepas tu kena dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Kalau baca Fatihah, orang sebelah dengar, kiri kanan dengar. Harus. Sampai orang keempat, kelima, keenam dengar. Makruh. Satu masjid dengar. Haram. Aku tambah sikit. Haram jadah. Wah. Kena faham? Yang selalu ni berlaku bila was-was. Allah. Apa nak tangkap ni. Was-was. Imam dah baca tahiyat, dia tak habis takbir. Ikut no syaitan tu. Ikut no syaitan. Syaitan jahat. Dalam ni, malaikat pada, syaitan pada. Syaitan duduk tepi-tepi peha kan tu. Dia garu-garu, gatal peha. Dia taruh yang celak sini, ngantuk. Jahat syaitan ni. Dia ambil tongkat, dia ketuk. Kebeh punggung. Ya, ketuk lubang punggung, terkentut dalam majlis ilmu. Ya. Jahat syaitan. Malaikat kerja dia apa? Bentang sayap. Dalam hadis menyebutkan, bila ada majlis ilmu, malaikat ni dia turun, dia bentang sayap sampai habis majlis. Kerja dia apa? Bertasbih dan beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Tu untuk orang menuntut ilmu. Ya. Tak nampak malaikat. Nampak malaikat? Nampak?
Kalau kau nampak kau malaikat nampak kita ni kena hijab. Tahu hijab? Hijab ni macam dinding. Ni hijab ni. Hijab. Tu hijab. Ya. Kita akan dibuka hijab bila kita bersih. Bila kita bersih, Allah buka hijab. Tu bila antara yang dibukakan hijab pada ketika sakaratul maut, nak dekat mati. Bertarung dengan nyawa. Ya, ni depan Syekh, depan. Duduk datang lambat duduk depan. Nampak, ya. Tu tentang hijab. Lagi satu, kalau siapa nak dibukakan hijab, kata ulama, ya, ini kalam ulama bukan hadis. Perbanyak zikir. La huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Apa makna dia? Tiada dia melainkan dia. Tiada, maksud tiada Tuhan melainkan dia. Tuhan saja, Tuhan, Allah sajalah Tuhan. Ya, tu. Jadi kalau dia pendek, lahu, 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 lahu. Pendek lagi, hu, hu. Tiba di rumah kau buat. Terjun tingkap bini, laki bini, ya. Itu zikir ni, kalau sebab itu kalau kita bukan ahli zikir, kita tak boleh sembang buat zikir dengan kita. Kalau kita tak boleh masuk sembang orang ahli zikir, tak boleh. Ya. Pernah dengar zikir ni? Hak. Nah, ingat bukan hak organ, bukan. Tahu, ingat hak organ dia. Haqqullah, benar Allah. Ni zikir tarekat. Kita zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah zikir kita sampai mati. Ya. Itu yang tahu pun. Kadang zikir kan upah dengan ayam. Upah dengan ayam pun nak berzikir. Ya. Tak upah ni ayam, tak ada ayam, tak berzikir. Mungkin selalu sebutkan Allah. Ya. Selalu sebutkan Allah. Siapa suka sebutkan Allah, mati boleh sebut Allah. Siapa boleh sebutkan Allah? Siapa yang suka sebutkan Allah? Mati dia suka sebutkan Allah. Ini kelebihan kalam Allah. Sebab dalam hadis sebut ni hadis sahih. Ya. Kita kena selalu menyebut kalam Allah. Betul, kalau orang mati dalam semayang, mati husnul khatimah sebab dia tengah menyebutkan Allah. Kalau orang mati tengah azan, mati husnul khatimah sebab dia tengah menyebutkan Allah. Ya. Kalau tengah main PUBG, tembak. Sebab apa? Tembak mati. Kalau tengah main motor, race motor, ya, lumba motor, komel motor, potong. Rampit mati. Kalau tengah berzikir, Allahu Rabbi. Syurga ni, kita dekat dunia ni pun istana diraja pun tak nak masuk. Macam mana syurga? Syurga Allah ni, Allahu Rabbi. Lalu satu pendapat mengatakan, jikalau air liur bidadari jatuh di laut bumi, laut dunia ni jatuh, tawa air laut. Air liur bidadari syurga. Air liur bidadari dunia jatuh kat kuah, basi kuah. Buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam, dia diturun daripada syurga Allah, dia menangis sebab apa? Sebab menangis, kata Nabi Adam, busuknya dunia. Sebab dalam syurga tak ada berak, dalam syurga tak ada najis, dalam syurga tak ada taik. Itu yang bila turun dekat bumi, maka bertaik. Itu yang kita ada taik hidung, kita ada taik telinga, kita ada taik gigi. Tapi ada taik ni, kalau kita belajar bab hukum, bab tentang najis, ya, ada yang dia najis, ada yang dia tak najis. Taik hidung najis tak? Tapi kotor tak? Yang kata tak najis kan buat makan dah kan, campur dengan timun, tak boleh tak? Air liur najis tak? Tapi kalau keluar kotor tak? Kotor lah, ni air liur. Betul, kalau bab berwuduk at-tuhuru miftahu solah, suami isteri ada yang tempat batal, ada yang tempat tak batal dia sentuh. Mana kalau di antara suami boleh pegang isteri pada ketika dia berwuduk, mana dalam dibenar hukum syarak, mana dalam bagi mazhab Imam Syafi'i. Jangan tengok aku tak berhati kan. Mana yang dibenarkan? Syekh ni belajar Mesir ni. Agak tahu. Faidi ni duduk pondok Daratik ni. Ni malam ni pada Mesir ada, Yaman ada, sana Turki tu, tengah main handphone tu orang Turki. Ya. Pada Turki ada, pada pondok Daratik ada. Ni pondok ni Tok Guru Haji Sidik Noh ada. Malam ni ramai budak-budak pondok kan. Ya. Faidi.
Pak, ni kata belajar, ya. Beli dia ceramah lain, belajar lain. Belajar ni tok guru ustaz dia akan tanya ni belajar. Ya. Ni kaedah belajar. Akan sampai satu masa nanti kita belajar ada petang, tulis ya. Kalau tulis mau korang balik pukul 4 pagi ya. Tulis bismillah tu bismillah tu kan 15 minit tulis bismillah. Tak biasa tulis Jawi ya. Tulis Romi ya. Cakap orang putih ayu padahal Jawa ya. Cakap orang putih ya, cakap Arab tak nak Cakap Arab tahu ene, ente, unte, kude, kurme itu dah. Kenapa? Allahu Rabbi. Ni ustaz daripada Kuala Lumpur ni. Firdaus, Ustaz Al-Firdausi. Ada di antara uduk kita dah sudah beruduk. Ya, ni kita cerita bab satu-satu bab suami isteri. Boleh tak suami pegang isteri? Tang mana boleh pegang? Pegang rambut boleh, gigi boleh. Kata bini, bang, tolonglah ambil gigi ayang atas meja. Ambil gigi ayang. Bang, tolong ikatkan rambut ayang. Ikat boleh, tak ada masalah. Betul kena ngaji ya. Ada yang benda yang tidak batal uduk, ada yang membatalkan uduk. Sebab itu kata ulama, bila tempat yang kita beruduk, tempat tu kita dah kencing, kita dah berak, dalam tu kita beruduk makruh. Contoh macam ni, kita beruduk, dalam tu makruh sebab tu tempat tu dah kencing. Tak boleh baca kalam Allah dalam tu, tak boleh. Nak baca bismillah tak boleh. Ya, nak baca bismillah kat mana? Dalam hati. Kalau kita terlupa, dimaafkan. Saja-saja baca, haram, berdosa. Menghina, jatuh kafir. Akhir zaman orang semua rumah beruduk dalam jamban, dalam bilik air. Itulah dia berak, situ kencing, situ beruduk. Situ pula main handphone sekali main PUBG. Akhir zaman. Itu yang syaitan ketawa. Dan dalam hadis menyebutkan apa? Dalam hadis menyebutkan bila azan dilakukan, syaitan lari terketuk-ketuk, dia lari masuk jamban. Lepas tu dalam rumah kita ni banyak jin, banyak syaitan, dia duduk dalam jamban. Sebab jamban kita punya rumah satu sekali dengan jamban. Orang dulu tengok kampung-kampung, jamban dekat dua. Tahu kita punya rumah atuk nenek kat kampung. Semua jamban kat dua, dekat tepi perigi tu. Itu yang malas balik kampung. Jamban kat dua. Jahatnya orang Yahudi. Ni orang Yahudi yang kerja semua. Orang Yahudi ni jahat. Macam akhir zaman lah. Orang Islam sendiri, nama Islam. Nama Islam dalam isi Islam, seorang banyak Islam. Ikut sunnah Nabi tak suka, pakai serban tak suka, pakai jubah tak suka, tapi ikut pakai orang kafir nak, pakai topi orang Yahudi nak, pakai baju orang Yahudi nak, pakai sunnah Nabi dia tak mau ikut. Ni akhir zaman. Topi dah ada lambang tu. Capal Rasulullah. Asal hukumnya harus je. Kalau menghina kafir. Jangan tahu tu. Sebab apa yang Nabi pakai, capal, Rasulullah pakai capal kan? Sunnah. Kita tahu kat kopiah tu bukan apa? Kita nak memuliakan Rasulullah. Tahu kaedah dia. Betul tentang Rasulullah buat, semuanya sunnah. Masuk air dalam hidung, sunnah Nabi buat. Basuh telinga tu, sunnah Nabi buat. Betul kenapa dia suruh kita beruduk basuh telinga? Pasal apa? Supaya gugur dosa ni, telinga ni suka dengar lagu. Dalam kereta buka lori balak datang depan tak boleh. Kojol tu ni. Tu yang beruduk suruh basuh telinga, gugur dosa telinga. Masuk dalam hidung ni untuk apa? Supaya gugur dosa hidung ni. Dosa ni suka menghindu benda-benda haram. Dan tempat lubang hidung lah di antara tempat jin, tempat syaitan, lubang hidung. Lubang hidung. Tempat berteduhnya syaitan. Itu ulama suruh kita masuk dalam hidung, buang. Tu kaedahnya tentang beruduk. Kita kena ngaji bab beruduk. Beruduk ni kena betul-betul. Kalau silap tak betul, beruduknya tentang rukunnya, tak sah uduk. Bila tak sah uduk, tak sah solat. Kena tahu basuh ni, had dia sampai mana, tangan yang wajib, muka had ni. Kena tahu ni had dia. Lepas tu kalau sini, orang perempuan ke orang lelaki, kalau rambut panjang, ini jangan tarik ke belakang. Tarik belakang sebab rambut yang ni, anak rambut ni wajib dibasuh. Ni wajib basuh ni. Ni. Lepas tu kalau nikah, suami kena tengok bini beruduk. Tengok. Yang beruduk apa nak tengok? Dia uduk betul. Suami kena tengok.
Bini mandi wajib, suami kena tengok. Habis tengok sekejap, lama tengok. Tak boleh. Ya? Suami isteri, sunnah, mandi sama, sunnah. Ada mandi sama lagi ada? Mana ada lah. Ya? Masa baru nikah mandi sama. Siap pasal lagu dia mulai. Nyanyi. Masa baru nikah. Dah lama dah ada anak, tak mandi sama. Ya? Kadang masa baru nikah, tuala, kongsi, tuala. Dah lama ada anak, tuala pun tak berkongsi. Tiap tanya ni, tuala siapa pakai? Bapak pakai. Tak mau dia korek sana, korek tak nak pakai tuala bapak kau. Masa baru nikah, semua sehati sejiwa. Jalan pengantangan. Minum satu cawan, kongsi-kongsi minum satu cawan. Nak pergi kerja, kelip mata. Nak pergi kerja. Sekarang tak ada. Akhir zaman, itu sunnah, semua sunnah. Mandi sama isteri sama-sama sunnah, makan suap-suap sunnah, makan satu pinggan tu sunnah. Peluk-peluk sunnah. Suami isteri nak pergi kerja, peluk bini, bini peluk suami. Tapi jangan lama tak pergi kerja lah. Peluk sekejap tu. Tadi mana tanya tadi? Tentang beruduk tu kan? Beruduk. Lepas tu kalau nak belajar kena buat bini. Ya, kena buat bini. Wajib. Lepas tu kalau buat belajar dalam kitab Muhimmah, suami ni wajib mengajar. Suami, contoh Firdaus. Firdaus wajib mengajar isteri ba'da rahid. Engkau wajib mengajar isteri kau buat beruduk. Engkau wajib mengajar isteri kau buat solat. Wajib mengajar. Kalau bini tak tahu, suami tanggung dosa dia. Tu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau suami tak boleh mengajar, suami wajib cari guru untuk isterinya. Macam Hafiz selesai, dia dah cari guru untuk pejabat, staff dia. Tapi staff yang tak mau datang. Busuk punya staff. Tak mau belajar. Hafiz dah usaha dah, dia dah cari dah guru belajar. Dia punya pekerja tak nak datang. Besok dia kat negeri akhirat, dia lepas. Dia dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dia api selesai lah. Tak kena tanya dengan Allah. Itu buka dalam kitab Alam Akhirat. Itu yang manusia mereka berdialog dengan Allah. Kata Allah, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau tak belajar, tak menuntut ilmu? Itu yang fulan bin fulan ni hamba Allah. Allah panggil, ya abdi, wahai hambaku. Itu kata hamba Allah ni, aku tak sempat nak belajar. Aku sibuk cari duit. Aku banyak hutang. Nak bayar kereta, nak bayar mesin basuh hutang, katil hutang, pinggan hutang. Semua hutang. Handphone pun hutang. Handphone, iPhone tapi hutang. Bayar bulan-bulan. Bayar insurans. Belagak macam orang kaya tapi bayar insurans. Ni akhir zaman banyak orang belagak macam orang kaya. Tekan kereta. Titok tapi hutang. Busuk punya orang. Itu nak sedekah tak ada duit. Nak sedekah tak ada duit. Sebab akhir zaman ramai orang berhutang. Itu siapa yang hidup berhutang, hidup dia susah. Hidup susah macam mana? Malam nak tidur tak boleh. Tidur tak boleh. Sebab ingat hutang. Nak lalu depan kedai menggali takut. Nak lalu depan kedai Pakistan takut. Sebab ada hutang katil. Lalu kan? Pakistan juga apa? Haji, abang. Katil tak ada bayar. Katil sudah patah. Wang tak mau bayar. Katil patah lah. Duit tak bayar. Tapi tu jangan banyak hutang. Kalau banyak hutang hidup susah. Macam aku dapat tawaran daripada bank telefon. Awak di antara yang boleh dilulus, boleh buat pinjaman 100,000. Boleh lulus dengan segeranya. Bayar setiap bulan RM3,000 dalam masa 6 tahun. Aku cakap tak payah, aku tak nak. Buat apa? Buat apa hutang-hutang? Hutang-hutang. Kalau kita rasa dah cukup-cukup lah. Kau kalau dapat peluang habis pakai dia habis beli motor suku lah. Berarti bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Kejar akhirat, dunia kejar kita. Kalau kita sibuk kejar dunia, akhirat lari tercicir akhirat. Tu orang sibuk kejar dunia sampai semayang tercicir, tak semayang, menuntut ilmu tercicir, dengan orang soleh jauh, dengan ulama jauh, sibuk dengan dunia. Ni baru baca 2 baris. 2 baris. Tak tahu bila khatam ke tak ni. Ni baru mukadimah, tak baca ni, baru mukadimah. Ingat tu, beruduk kena suami. Kalau suami tak boleh mengajar, suami wajib cari guru untuk isteri anak dia. Cari guru. Kalau suami tak cari guru, isteri boleh keluar rumah menuntut ilmu fardu ain tanpa minta izin dengan suami, boleh. Buka dalam kitab Muhimmah, dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab perihal menuntut ilmu.
Tapi syaratnya ada mahram kat atas dia. Dan syaratnya dia pergi yang dia tuju menuntut ilmu. Lepas menuntut ilmu dia balik. Tak boleh melencong bagi konsep, tak boleh. Tak boleh melencong pergi kedai kosmetik, tak boleh. Kena balik, ya. Itu kaedah menuntut ilmu. Kalau suaminya tak boleh ngajar, suami tak carikan guru ilmu fardu ain, isteri boleh pergi menuntut ilmu. Ilmu fardu ain. Itu kena ngaji pada darah haid. Ya. Perempuan dalam haid paling lama apa hari? Paling lama apa hari? Ni. Kau. Ni ahli bekam. Bos bekam. Ya, siapa nak bekam dahi boleh. Bekam dahi tu. Ya. Apa lama? Rodi. 15 hari. Kalau lebih pada masa dia panggil darah apa? Darah penyakit. Ya. Contoh, kau dah kahwin. Faidi dah kahwin. Dah kahwin, ada bini ya. Ya. Muka je lawa, habis takkan kahwin ni, ya. Dah kahwin. Bini dah lebih masanya. Darah haidnya. Keluar lagi. Dia panggil darah penyakit. Macam mana nak semayang? Macam mana kaedah kalau isteri tu dia darah penyakit ada. Tapi bila darah penyakit wajib solat. Berbeza darah haid. Bila datang haid, haram dia semayang. Tak boleh semayang kat atas dia. Betul orang perempuan ni ada cuti semayang. Betul orang lelaki tak ada cuti. Orang lelaki tak ada cuti. Dengar ni Abang Sadu tak ada cuti. Orang lelaki tak ada cuti. Cuti orang lelaki ni gila ke? Gila orang lelaki ni. Kalau kau gila, boleh tak semayang. Orang lelaki tak ada cuti solat. Yang ada cuti solat ni orang perempuannya. Ini kadang banyak alasan orang lelaki. Bila kita tanya, tak semayang. Ana uzur. Uzur tu kentut kau uzur. Tiba uzur kau darah haid keluar hidup apa hidup uzur ana uzur. Kerana ajak pergi mengaji pergi belajar. Dia kata apa? Ana sibuk nak tunggu pencen. Nak tunggu pencen baru nak belajar. Itu kalau sempat pencen. Kalau tak sempat pencen mati. Ni akhir zaman orang tak nak menuntut ilmu. Faidi, tiba-tiba bini kau datang haid. Datang haid, dah habis darah haid. Datang darah penyakit. Bila datang darah penyakit, dia darah penyakit wajib solat. Tetap wajib solat. Macam mana cara nak solat? Nak beruduknya macam mana? Pengazan, Allahu Akbar. Terang, aku nak terang. Aku tanya, macam mana? Macam mana? Pancing hebat ni sambil sungai genting. Ikan takut dengan dia. Ya. Macam mana? Ni ngaji Mesir ni. Man, gentleman. Dia sama kaedah orang lelaki yang penyakit susul baul. Orang perempuan dia panggil darah penyakit. Orang lelaki dia penyakit susul baul. Iaitu susul baul ni dia punya pestol tu, M16 tu. M16 dia tu air kencing dia keluar je. Siapa yang nak second hand carburetor dia keluar. Sebab itu kencing kena ikut sunnah. Kencing jangan berdiri. Siapa kencing berdiri akan mengundang penyakit dan akan mengundang penyakit susul baul. Kenapa sunnah ni kencing bertenggung? Bila kencing bertenggung, dia ikut dia punya saluran betul. Kalau kencing berdiri, dia tak ikut saluran. Dia terus. Macam kita buka pipe, terus buka, laju. Fup, terus macam tu. Ya? Maka dia terus. Dia tak ikut saluran yang betul. Bila kita ikut sunnah, dia ikut saluran yang betul. Dia kencing sunnah bertenggung. Ni mana? Faidi. Ni, berarti. Tampal apa? Guna kapas untuk kat mana? Azan masuk dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan masuk dah. Macam mana buat? Cuci apa? Terang betul-betul. Cuci apa? Cucilah farasnya. Apa itu? Jangan malu. Baju fiqh ni tak boleh malu. Apa makna fiqh? Faqah fiqh. Fiqh maknanya kepahaman. Ni makna fiqh. Itu sekarang ni orang sebut tentang vaksin. Betul? Kalau bab hukum fiqh dia ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, dia ada darurah, dia ada rukhsah, dia ada musyaqqah dekat situ. Babi, tahu babi? Kena babi? Kena babi? Tak kena aku tunjukkan babi dalam handphone ni kan? Aku buka gambar babi. Kena? Babi dia haram mutlak. Ni babi. Asal hukum babi dia tak boleh makan. Haram mutlak tak boleh. Boleh makan babi bila dalam darurah. Darurah.
itu pun bukan terus makan babi. Tunggu dulu binatang lain lalu dulu. Contoh kita sesat dalam hutan. Kancil lalu, viva lalu. Tunggu dulu. Bila binatang lain tak lalu, babi lalu. Boleh makan babi. Sekadarnya untuk hidup. Bukan seekor babi. Sok giabok, sok lidah pun tak boleh. Itu kaedah dia. Dia asal hukum taklifi ni haram. Haram mutlak babi tak boleh. Ya, tulangnya, bulunya, darahnya, kukunya semua tak boleh. Sebab itu nak bergambar tepi babi, asal hukumnya nak bergambar tepi babi, dia asal hukum dia harus. Dia jatuh haram. Haram tak mana? Haramnya apabila kita bergambar tepi babi tidak ada maslahat. Maslahat cakap Arab. Tidak ada maslahat segi hukum. Tiba-tiba pergi tepi babi gambar. Inilah kawan Nana. Tak boleh. Boleh bergambar bila dalam pengubatan. Boleh. Boleh bagi tahu inilah babi ni lah, babi gila ni yang mengamuk kampung ni lah babinya. Mungkin dia benar hukum syarak. Itu kaedah. Lepas itu belajar hukum fikih. Lepas itu kata ulama, jangan kita bertolak. Orang perak kita bertolak. Bila belajar hukum fikih, dia panggil furuk. Furuk ni cakap Arab. Furuk il masail. Masalah, cabang-cabang tentang masalah. Ni hukum fikih. Lepas itu tentang cucuk vaksin ni. Asal hukum ni benda-benda haram tak boleh masuk dalam tubuh, tak boleh. Tapi bila dalam darurah untuk mengubati penyakit, maka dia daripada haram harus. Itu pun sekadarnya sahaja. Itu kaedah. Yang kedua, macam kita nak pergi haji, pergi umrah. Cucuk kan? Kalau tak cucuk, tak boleh berumrah, tak boleh berhaji. Ini kata darurah. Tapi kalau boleh elak, elak lah. Itu segi fikih, segi tauhid lain. Segi tauhid, dia boleh jatuh kapi. Jatuh kapi tak mana? Kita cucuk vaksin. Cucuk vaksin, tengok aku cucuk vaksin, aku tak kena virus. Aku tak kena virus. Virus kapita kembang. Contoh, virus kapita kembang. Aku tak kena virus. Aku cucuk vaksin. Kenapa? Jatuh kapir sebab dia dah berpegang vaksin inilah yang menyihatkan dia. Satu lagi golongan jatuh kapir juga sebab dia tak cucuk vaksin pun jatuh kapir. Tahu ni jatuh kapir. Aku tak cucuk vaksin. Tengok aku sihat. Kapir juga sebab dia berpegang dia yang memberi sihat, bukan Allah yang memberi sihat. Ni tauhid. Itu kena ngaji, tauhid kena ngaji, fikih kena ngaji, tasawuf kena ngaji. Tapi akhir zaman orang tak mengaji, tak mahu buat solat tak mahu mengaji buat solat. Orang semayang dia semayang. Bagi satu contoh kita cuit kita selalu tengok orang cuit dalam semayang kan. Fadi betul tak? Tengok kat semayang masjid orang semayang cuit betul? Ni bukan bini cuit suami, ni dalam solat. Ada nampak orang cuit kan? Cuit dalam solat ni makmum dengan imam ke? Memang makmum dengan imam ke makmum dengan makmum? Cuit solat. Ini nama Faidi ke apa? Bukan? Nama Faidi? Makmum dengan makmum. Kenapa makmum dengan makmum? Tamu ganggu? Tamu ganggu pula bagi jawab Makmum dengan makmum sebab dalam kitab menyebutkan, kita buka dalam kitab, salah satu kitabnya Rahsia Bab Solat, kitab Munatul Musalli, karangan daripada Syekh Al-Fatani, dia ada mencuit di dalam sebelum solat dan di dalam solat, iaitu makmum dan makmum. Bila solat dia semayang berjemaah, dia semayang seorang-seorang di belakang, maka sok depan dah penuh, belakang tak ada teman, maka cuitlah makmum yang sok yang pertama, maka makmum yang pertama ghostan. Tu kaedahnya, bukan makmum dengan imam cuit. Tapi kalau cuit batal tak? Batal ni. Kalau tengah semayang cuit batal tak? Kenapa tak batal? Aku tanya aku jawab. Kenapa? Sebab ini bukan pergerakan yang berat. Tapi kena tahu, tengok niat. Innamal a'malu binniat. Tengok pada niat dia. Tapi tu macam mata ni bukan anggota berat. Mata ni bukan anggota berat. Tapi kalau niat main, batal. Contoh bini, suami tengah semayang. Allahu Akbar. Bini balik. Bini senyum kat suami. Bini bagi isyarat. Suami dah semayang pun bagi isyarat. Batal Walaupun dia asalnya dia anggota ringan. Jatuh batal bila sebab niat main. Kalau dalam kitab dia panggil
Jangan kamu bermain tulang lidah di dalam solat. Ya, ini dalam solat. Kadang dia batal, dia tak sedar. Ya, ada sejam ah? Belum kan? Belum sejam ni. Belajar macam nak mati ya. Dalam sejam nak mati ya. Ya. Ha? 53 minit. Baru 53 minit. Main PUBG 4 jam selamba ya bu. Relax 4G. Mengerjakan mereka itu akan ibadat lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada. Dada? Ni dada. Kalau belajar tasawuf, kalau dekat dada ni dia panggil roh. Roh apa? Roh apa? Allahu Rabbi, dah belajar lah. Itulah pergi gombok tengok peramai hilang lah. Itu jangan, sebab itu kata ulama, kata Hasan Al-Basri, kata Balik Medina, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Ta'i, ya. Jangan mata ni kurang-kurang tengok dosa. Boleh-boleh jangan tengok ah. Bila suka tengok dosa, ilmu hilang. Dan hilang kejernihan orang soleh. Ya. Itu kita kena sentiasa beruduk macam belajar ni. Ada duduk. Ada duduk. Kena duduk. Bila dia beruduk, malaikat duduk kat dia. Ni kelebihan orang beruduk. Ya. Betul kalau kita bersama dengan isteri, siapa yang sudah menikah, dia berjimak dengan isteri, jimak ke jamak? Jimak, yang betul kena belajar bahasa Arab. Ajak bini jom jamak. Jimak, betul kena ngaji bahasa Arab. Ya. Betul surat kita sembahyang ni kita kena tahu bacaan, kena tahu makna dia. Betul dalam bab solat ni, ya. Kalau bab tentang takbiratul ihram pun dia kena lari sikit, dia lari ke mana? Betul, bar itu tak boleh panjang. Bila panjang bar, lagi mana? Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, maknanya Allah yang maha besar. Kalau Allahu Akbar, ra tu dia tak mati kan? Maka Allah itu kompang yang besar. Betul, dia lari. Bahasa Arab dia tak lari sikit, dia lari ya. Nama Muhammad, panggil Muhammad, jangan panggil Mat. Mat ni maknanya mati. Tu orang tu cepat mati. Ya, panggil mat. Ya, tu. Kalau nama anak Putri Balkis, panggil Putri atau panggil Putri Balkis. Jangan panggil Balkis. Balkis ni nama jin. Ya, buka dalam kitab bab tentang nama-nama jin. Ya, Sikit, kita berhenti ya. Ya, tu sampailah makan. Si Arab memang kena si Arab. Ini tu Habib daripada Turki ni dia siapkan makan. Ya. Dada ni dada. Dada dia panggil roh rohaniyah. Roh rohaniyah. Kalau di jantung dia panggil roh sultaniyah. Kalau dia urat, di darah, di daging, dia panggil roh jasmaniyah. Roh. Ya. Roh ni bukan ada 2, 3, tak ada. Roh tu satu. Tapi ulama bagi tahu tempat-tempat roh namanya. Tu kaedah. Tapi roh ni dia takkan keluar. Kadang ada orang cakap, anak kau dia tidur muka conteng-conteng, taruh bedok pakai bedak sejuk. Kadang setengah orang perempuan kan tidur pakai bedak sejuk. Macam hantu Cina tu kan. Kadang suami balik, terperanjat suami. Kadang orang tua kata, jangan pakai macam tu. Nanti kan roh tak boleh masuk nanti kan. Mati kan. Tak betul tu. Roh tak akan keluar. Roh ni akan keluar apabila sampai masanya dia mati. Ini kaedah roh. Dia akan keluar. Itu tentang kita punya nyawa ni. Contoh, engkau mati. Aku mati. Fedah mati. Engkau mati. Man mati. Dah dia tulis. Contoh mati umur 43 tahun. Ada orang dalam ni umur 43 tahun? Tak ada. Contoh 43 tahun. Nyawanya nak diambil oleh Allah. Itu belajar kitab Tauhid. Kitab Risalah Tauhid. Dia nyawa ni, kita punya rezeki ni, dia dah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama tu saya fikir-fikir ya. Tapi dia boleh berganjak, boleh berubah. Kena belajar takdir mu'allaq, takdir mubram. Dengan dua kaedah. Satu doa. Doa ni astajib lakum. Kedua sedekah. Takdir ni boleh berubah, Kan berlaku pada zaman Nabi apa? Firdaus. Nabi Ibrahim. Banyak kali aku cakap dah. Saya lupa. Nabi Ibrahim. Lebih itu lah. Seorang sahabat. Dia kawan baik dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
Kena bakar dengan raja? Raja apa? Raja apa? Raja Kopal? Raja apa? Raja apa? Raja Namrud. Kod mana ada kod? Ingat kod handphone ke apa? Raja Namrud. Itu yang burung bawa air. Nak memadamkan api. Itu api makin marak, siapa yang tiup? Cicak. Cicak tiup. Lepas itu sunat bunuh cicak pada hari Jumaat. Bukalah hadis Sahih Muslim. Hukum bunuh cicak ni, kalau tembak mati terus, besar pahala. 2 kali tembak tak mati, kurang pahala. Kalau seksa, masuk neraka terus. Ingat tu, lepas itu kena tahu nak bunuh hukum bunuh cicak. Kena tahu buat hukum bunuh cicak. Di antara cicak tak suka, bau kasuri kijang. Cari kasuri kijang. Kedai spare part motor tak ada jual kasuri kijang. Cari lah, kedai pancing pun tak ada kasuri kijang. Tentang Nabi Ibrahim tu, kisah Nabi Ibrahim, datang malaikat maut. Malaikat maut ni suka kawan dengan Nabi. Kau nak kawan malaikat maut? Nak kawan? Main, tiba-tiba datang. Ana malaikat maut. Ana nak kawan dengan you, nak main PUBG ya. Berani? Mampu ya tak main PUBG dah terus. Lari terus ya. Malaikat maut ni suka kawan dengan Nabi. Ini malaikat maut. Kisah dia berkawan dengan Nabi Idris, kisah berkawan dengan Nabi Ibrahim, malaikat maut. Dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim, malaikat maut jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia kata apa? Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, pemuda yang kawan dengan kau ni, benda ni aku dah ceramah, aku dah masuk dekat YouTube lah ceramah. Kan pemuda yang kawan dengan kau tu, siapa? Itulah kawan aku, kawan baik aku, pemuda yang soleh. Aku nak bagi tahu kau pemuda tu, besok pagi aku nak ambil nyawa. Nak sentap nyawa. Macam mana kalau kita tiba-tiba malaikat maut datang? Faidi, nanti besok hari Jumaat kau nak pergi pancing, aku nak ambil nyawa kau. Macam mana? Mampu ya? Yang main malaikat maut ni. Itu kata Nabi Ibrahim, besok dia nak kahwin, nak nikah. Nak nikah. Apa itu? Tentang mati ni, ada orang baru nak nikah mati. Ada orang baru nikah, baru lepas hajat kabut, mati. Sebab itu tentang mati ni, tak ada lagi pada kematian. Itu kata malaikat maut, besok aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Ibrahim, esok aku nak ambil nyawa dia. Besok dia nak nikah, pemuda. Nak kahwin, pemuda. Kata malaikat maut, apa peduli apa aku? Ada aku kisah. Malaikat maut. Kalau kan kira. Malaikat maut pergi beli malaikat maut. Pemuda soleh ni balik Nabi Ibrahim ni, Nabi. Dia berpegang kepada amanah. Pegang macam kita. Serban je besar. Janggut yang panjang. Tapi tak simpan amanah pun. Kau nak tahu? Ni ada cerita ni. Tapi sebenarnya bukan boleh cerita ke orang. Tak boleh cerita ke orang. Tapi kat engkau je boleh. Tapi tak boleh cerita ke orang. Kat engkau je boleh. Ni akhir zaman. Dia suka fitnah orang, suka viralkan bab tentang habaran-habaran palsu. Lepas ni tutup. Itu yang kata Nabi Ibrahim senang. Esok Nabi Ibrahim pelik. Pelik macam mana? Pemuda ni elok nikah. Elok nikah, tukar tahun, sampai 70 tahun muda. Itu Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat maut balik. Bertemu malaikat maut, wahai malaikat maut, kau kata pemuda tu kau nak ambil nyawa 70 tahun yang lalu. Kenapa panjang umur ni? Memang aku nak ambil nyawa dia. Pada hari bagian-bagian 70 tahun yang lalu. Atas perintah Allah, Allah tidak membenar ambilkan nyawanya. Allah suruh panjangkan umurnya, maksudnya Allah memanjangkan umurnya. Allah tak bagi ambil nyawa lagi. Sebelum, maksudnya pagi-pagi hari, dia dah sedekahkan jalan, hartanya jalan fisabilillah. 7 dirham. 7 dirham, sedekah pada jalan Allah, Allah panjangkan umur 70 tahun. Itu kelebihan orang sedekah. Betul jangan kedekut sangat. Tak ada tengok muka macam kedekut. Kedekut punya orang, busuk punya orang. Yang kedekut orang baik tak masuk syurga. Orang baik tak masuk syurga. Ni duit ni. Duit ni. Contoh tunjuk kau orang. Duit ni. Duit ni. Kena tunjuk, nanti korang tak faham. Ni duit berapa ringgit? 10 ringgit. Bukan 20 ringgit. Rabun ni 20 ringgit ni. 10 ringgit. 10 ringgit ni aku pegang Tapi dalam 10 ringgit ni ada pemilik yang lain.
Kita kena belajar tauhid. Kita cuma pemegang dalam beg. Kita bawa nanti kan dah ditulis lah duit ni RM2 untuk orang ni, RM5 untuk orang ni. Kadang RM10 ni kita pegang, RM10 ni untuk orang lain. Kita cuma pegang. Itu belajar tauhid. Itu kaedah tauhidnya. Baiklah, saya cukup sampai kat sini. Kita baru muka surat baru mukadimah tentang bismillah, ayat yang kedua, baris yang ketiga. Baru masuk bab tentang dada. Dada. Baik, itu kalau belajar, kalau nak mudah faham, kalau belajar nak cerdik akal, kayu sugi jangan tinggal. Kayu sugi ni, ni kelebihan kayu sugi. Kalau siapa beramal kayu sugi, mati boleh sebut Allah. Ni hadis sahih, bukan hadis palsu. Kalau kita Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, apa kata Rasulullah, jika tidak membebankan, tidak memberatkan bagi umatku, aku wajib kat atas mereka. 3 di atas, 2 di bawah. Jangan tak beramal kayu sugi. Kayu sugi ni senjata orang Islam. Kayu sugi. Doa ada Allahumma takhir fahmi wa nawwir qalbi wa kharim jasadi ala nar. Jangan Allah bersihkan tentang kefahaman, mudahan kefahaman, wa nawwir qalbi, bersihkan hati, wa kharim jasadi ala nar, diharapkan jasad daripada api neraka Allah. Amal kayu sugi. Baiklah, saya cukup sampai kat sini. InsyaAllah jangan lupa setiap awal bulan Ahad minggu yang pertama kuliah kita bulanan kat sini. Siapa usaha cari kitab kalau tak boleh, nanti kalau tak boleh cari, aku boleh carikan. Siapa berhajat nanti satu RM10. RM10. Nak bagi lebih boleh, kurang tak ada. Baiklah, ada nak tanya apa tak ada? Nak tutup? Tak ada? Bagi peluang tanya ni. Ada? Ada tanya? Tapi kata lebih terbaik elok tak payah tanya. Kalau kita tanya nanti orang tahu, kita tak tahu. Elok dia macam orang tahu. Tapi jangan jadi jahil murakab. Tahu jahil murakab? Jahil murakab ni dia bodoh belagak macam orang pandai. Jahil murakab. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Macam kita ni jahil basit. Jahil murakab ni dia bodoh belagak macam orang pandai. Kau tahu ke buat ni kopi Hamdul Sodak? Aku tahu, aku pandai. Padahal dia bodoh, dia tahu. Ni jahil murakab. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Jahil murakab ni bahaya, menyesatkan diri dia dan menyesatkan orang lain. Lepas itu kena belajar sampai kita mati. Baiklah, kita tutup dengan doa. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu, ini nak bagi satu amalan. Siapa nak berkat rezeki, mudah rezeki, rezeki yang jauh jadi dekat. Dalam bumi Allah keluarkan, atas langit Allah turunkan, itu rahmat lah. Rezekinya mudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sembahyang fardu subuh, jangan tinggal amalan ni. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ini hadis sahih. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah, seorang sahabat, dia hidupnya susah. Ya Rasulullah, hidup aku susah. Kata Rasulullah, sebelum sembahyang fardu subuh, engkau habiskan baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Baru ni ada orang telefon aku. Bila tutup, umur dekat 60 lah. Ustaz, boleh bagi saya amalan untuk kaya? Umur dah 60 nak minta jadi kaya. Patut umur 60 minta, Ustaz minta amalan boleh tak nak mati dalam beriman? Nak jadi kaya senang, dekat dengan Allah. Siapa dekat dengan Allah, faman yattaqillaha ja'alahu makhraja. Siapa dekat dengan Allah, siapa damping dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Macam mana ni kita belajar? Tengok datang makanan, tengok. Datang makanan tu. Tak payah beli. Mak, nasi Arab dengan teh tarik. Datang makanan. Kita kerja akhirat, dunia datang. Baiklah, saya cukup sampai kat sini. InsyaAllah rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Jangan lupa. Kita dah cari yang senang. Nanti ke bawah je, bawa duit Ustaz, saya tak ada duit. Aku bagi. Tapi kalau ada duit, buat macam tak ada duit. Memang kena tumbuk ni. Faham Tengok ni gaya semua kaya-kaya ni. Kereta mahal, Velfire tu. Faham mahal semua tu. RM10 bukan mahal pun. Kita beli sport rim boleh mahal-mahal. Beli kitab ni untuk, sebab tu kata ulama,
Dalam rumah jangan tak ada kitab. Dalam rumah jangan tak ada kitab, jangan tak ada kitab hadis, jangan tak ada kitab-kitab kuning ni. Kenapa? Sebab kata ulama, bila dalam rumah itu ada kitab-kitab, maka rumah tu jin takut. Nah, ni kelebihan rumah yang ada kitab, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.